Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Lia. Melalui video ini, Cikgu akan bimbing kamu untuk menjawab soalan pemahaman petikan umum khusus untuk mata pelajaran Bahasa Melayu SPM KSSM. Sebelum itu, jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu ya. Soalan pemahaman petikan umum diuji dalam kertas 2, bahagian B, soalan nombor 6. Bagi soalan pemahaman petikan umum, pelajar akan diberikan 2 atau 3 bahan yang terdiri daripada pelbagai bentuk, sama ada berita, rencana atau jadual. Bahan-bahan ini juga diambil daripada pelbagai sumber, sama ada daripada majalah, internet dan lain-lain. Seterusnya, pelajar akan diuji dengan 3 atau 4 soalan. Untuk format KSSM, bilangan soalan tidak tetap atau stereotip. Soalan 1 ialah soalan memberi maksud kata atau frasa. Soalan kedua, membanding beza maklumat bahan 1 dan bahan 2. Soalan ketiga ialah soalan kebat, menjurus kepada pemikiran kritis. Dan soalan keempat juga soalan kebat, menjurus kepada penyelesaian masalah. Ini ialah contoh bahan 1. Pelajar perlu membaca arahan soalan dan kemudian baca bahan 1 dari awal sehinggalah kepada ayat, dipetik dan diubah suai daripada sehingga habis. Ini ialah contoh bahan 2 dan pelajar perlu membaca bahan ini dari awal sehinggalah kepada ayat, dipetik dan diubah suai daripada sehingga habis. Soalan 1, berdasarkan bahan 2, berikan maksud mencabar minda. Soalan 1 ini menguji pelajar untuk memberikan maksud frasa tersebut. Baiklah, panduan untuk menjawab soalan 1, pelajar perlu memberi maksud frasa secara literal. Literal bermaksud memberikan makna sebenar frasa tersebut. Atau lebih jelas, pelajar memberikan sinonim yang tepat. Bukan memberikan huraian, bukan memberikan definisi frasa yang diuji. Kemudian, jawapan ditulis dalam ayat yang gramatis dan bukan dalam bentuk poin. Penggalkan frasa yang diuji kepada 2 perkataan. Pelajar cari kata yang sinonim untuk setiap perkataan tersebut. Baiklah, cikgu bacakan jawapannya. Berdasarkan bahan 2, maksud mencabar minda ialah menguji akal. Jawapan ini, pelajar boleh mendapat 2 markah kerana menukar kedua-dua perkataan tersebut dengan kata yang sinonim dengan menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis. Ataupun jawapan lain, berdasarkan bahan 2, maksud mencabar minda ialah menguji fikiran. Sekiranya pelajar hanya mampu untuk menukar satu perkataan sahaja, tulis jawapan pelajar dengan mengekalkan salah satu perkataan asal. Contohnya, berdasarkan bahan 2, maksud mencabar minda ialah mencabar fikiran. Namun begitu, untuk jawapan begini, pelajar hanya mendapat 1 markah sahaja. Ataupun pelajar menjawab, berdasarkan bahan 2, maksud mencabar minda ialah menguji minda. Jawapan ini pun hanya mendapat 1 markah. Soalan kedua, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan permainan tradisional dan permainan dalam talian menjadi pilihan masyarakat. Baiklah pelajar, panduan untuk menjawab soalan ini, sila jawab ikut kehendak soalan dan banding beza maklumat dalam bahan 1 dan bahan 2.
Jawapan mestilah ditulis dalam ayat yang gramatis dan bukan dalam bentuk point. Ambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala ayat jawapan. Untuk menjawab soalan kedua, pelajar perlu baca bahan 1 dan bahan 2 dengan teliti. Kemudian, gunakan pen penyerlah berbeza warna untuk menandai jawapan pelajar. Sebagai contoh, cikgu tandai frasa memberi keseronokan dengan warna kuning untuk menandakan jawapan bagi persamaan faktor. Kemudian, frasa memberi manfaat terhadap kecerdasan rohani dan jasmani ketika bermain di luar rumah, cikgu tandai dengan warna biru untuk membezakan bahawa ini ialah jawapan bagi perbezaan faktor. Ini ialah contoh bahan 2. Cikgu telah tandai frasa memberi keseronokan dengan warna kuning untuk menunjukkan bahawa ini ialah jawapan bagi persamaan faktor. Kemudian, frasa mencabar minda dan menjana kreativiti, cikgu tandai dengan warna biru menunjukkan jawapan bagi perbezaan faktor. Ini ialah contoh jawapan bagi soalan kedua. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, persamaan faktor yang menyebabkan permainan tradisional dan permainan dalam talian menjadi pilihan masyarakat ialah memberi keseronokan. Selain itu, perbezaan faktor yang dikemukakan dalam bahan 1 ialah memberi manfaat terhadap kecerdasan rohani dan jasmani ketika bermain di luar rumah. Manakala, bahan 2 pula mengemukakan faktor mencabar minda dan menjana kreativiti. Dalam jawapan ini, cikgu mengambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala ayat jawapan. Selain itu, untuk jawapan ini, pelajar boleh mendapat markah penuh 3 kerana telah mengemukakan satu persamaan faktor daripada bahan 1 dan bahan 2. Kemudian, pelajar telah mengemukakan 2 perbezaan faktor daripada bahan 1 dan bahan 2. Dan yang paling penting, pelajar menulis jawapan ini dengan ayat yang lengkap dan gramatis. Soalan ketiga, permainan tradisional semakin tidak diminati oleh generasi muda. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor perkara tersebut? Baik pelajar, bagi soalan ini, pelajar perlu mengemukakan pendapat kamu tentang faktor-faktor permainan tradisional semakin tidak diminati oleh generasi muda. Soalan ketiga ialah soalan kebat, maka dengan itu pelajar perlu menggunakan idea pelajar sendiri untuk menjawab dan jawapan tiada dalam bahan 1 atau bahan 2. Jawapan yang dikemukakan mestilah relevan dengan soalan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Maksud gramatis di sini ialah mengambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala ayat jawapan. Seterusnya, gunakan teknik pitisan dan teknik suka untuk membina ayat jawapan yang baik dan lengkap. Teknik pitisan ialah singkatan bagi pihak, tindakan dan alasan. Manakala teknik suka ialah singkatan bagi kata hubung supaya, untuk, kerana dan agar. Pelajar, bagi soalan ketiga, cikgu cadangkan pelajar mengemukakan 3 isi jawapan. Ini ialah contoh jawapan bagi soalan yang ketiga. Pada pendapat saya, faktor-faktor permainan tradisional semakin tidak diminati oleh generasi muda kerana mereka lebih meminati permainan moden yang lebih canggih kerana kemajuan sains dan teknologi. Selain itu, generasi muda menganggap permainan tradisional sudah ketinggalan zaman kerana tidak seiring dengan trend hidup mereka sekarang. Akhir sekali, generasi muda kurang didedahkan dengan permainan tradisional kerana semakin kurang individu atau pihak yang mempopularkan permainan tersebut. Dalam soalan ketiga terdapat frasa pada pendapat anda. Oleh itu, pelajar perlu menjawab soalan ini dengan menggunakan frasa pada pendapat saya.
Lihat pada ayat yang cikgu tandai dengan warna hijau. Cikgu menggunakan teknik pitisan untuk menjawab atau menulis jawapan ini. Pihak ialah generasi muda. Tindakan generasi muda ialah menganggap permainan tradisional sudah ketinggalan zaman. Kemudian, cikgu gunakan kata hubung kerana untuk menyambung alasan bagi tindakan tersebut. Alasan yang diberikan ialah tidak seiring dengan trend hidup mereka sekarang. Bagi menjawab soalan ketiga, cikgu menggunakan teknik pitisan dan suka untuk membina ayat jawapan yang baik dan lengkap. Bagi jawapan ini, pelajar boleh mendapat markah penuh 3. Soalan keempat, andaikan anda ialah seorang pegawai di Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan dan telah diberikan tugas untuk mempopularkan permainan tradisional ke seluruh negara. Cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugas kamu dapat diselesaikan. Soalan keempat ialah soalan kebat. Oleh itu, pelajar perlu mengemukakan idea pelajar sendiri dan tidak perlu merujuk dalam bahan satu atau bahan dua. Seterusnya, jawapan yang diberikan mestilah relevan dengan soalan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dalam soalan ini terdapat perkataan anda. Maka dengan itu, pelajar perlu menjawab dengan menggunakan perkataan saya untuk menunjukkan keakuan jawapan pelajar. Di samping itu, gunakan teknik pitisan dan teknik suka untuk membina ayat jawapan yang baik dan lengkap. Bagi soalan keempat, cikgu cadangkan pelajar mengemukakan 4 isi jawapan. Inilah contoh jawapan bagi soalan keempat. Sekiranya saya ialah seorang pegawai di Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, langkah-langkah untuk memastikan tugas saya dapat diselesaikan ialah saya akan menyalurkan dana secara konsisten kepada penggiat permainan tradisional supaya warisan ini dapat dikekalkan. Dalam jawapan ini, cikgu menggunakan kata saya untuk menunjukkan keakuan jawapan cikgu. Kemudian, lihat pada ayat yang cikgu tandai dengan warna hijau. Cikgu menggunakan teknik pitisan untuk membina ayat jawapan yang baik dan lengkap. Pihak ialah saya. Tindakan ialah akan menyalurkan dana secara konsisten kepada penggiat permainan tradisional. Alasan bagi tindakan tersebut ialah supaya warisan ini dapat dikekalkan. Cikgu menggunakan teknik pitisan ini untuk menulis jawapan-jawapan yang seterusnya. Perkataan-perkataan yang cikgu tandai dengan warna kuning ialah kata hubung dalam teknik suka. Baik pelajar, cikgu juga menggunakan penanda wacana, selain itu, seterusnya, akhir sekali untuk menampakkan kesinambungan ayat-ayat dalam jawapan cikgu. Bagi jawapan ini, pelajar boleh mendapat markah penuh 4. Alhamdulillah, cikgu akhiri pelajaran kita pada kali ini dengan kata hikmat. Cintailah ilmu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri kerana ilmu itu pelita hidup. Kita jumpa lagi di segmen yang lain nanti. Salam sayang dari Cikgu Lia. Bye.